dan kaedah-kaedah lain yang sesuai sekiranya ada. Jadi untuk itu, sudi saya perkenalkan dahulu panel-panel yang akan bersama saya membincangkan kaedah pelaksanaan peperiksaan untuk pasca COVID PKP ini. Panel pertama, tak lain tak bukan Tuan Haji Mat Abdul Syukur bin Abdul Wahab, Timbalan Pengarah Unit Penilaian, Bahagian Peperiksaan dan Penilaian JPPKK. Untuk maklumat semua, Tuan Haji Syukur mula berkhidmat sebagai pensyarah pengurusan perniagaan di Politeknik Ungku Umar pada tahun 1993. Kemudiannya masuk ke bidang pengurusan latihan industri pada 2004 dan pada tahun 2008 Tuan Haji mula berkhidmat di unit peperiksaan PUO, terusnya berkhidmat di BPN bermula 2012 sehingga kini. Kiranya dah 12 tahun Tuan Haji Mat Abdul Syukur berada dalam bidang peperiksaan dan penilaian. Selamat datang Tuan Haji. Sihat hari ini Tuan Haji? Alhamdulillah. Manakala panel kita yang kedua pula merupakan pemegang sarjana pendidikan teknikal dan vokasional, arif dalam bidang teknologi maklumat. Beliau pernah memegang jawatan sebagai ketua program selama 2 tahun, kemudiannya ketua jabatan juga selama 2 tahun di College Community di Terengganu. Seterusnya, beliau memikul tanggungjawab sebagai pegawai peperiksaan di College Community Hulu Langat pada tahun 2012 sehingga 2018 dan kemudiannya menjawat jawatan penolong pengarah kanan di bahagian peperiksaan dan penilaian JPPKK sehingga kini. Terima kasih Wan Nur Afdiha binti Ngarisan kerana sudi bersama kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Baik, tanpa membuang masa, saya mulakan dengan panel kita yang pertama. Haji Syukur, boleh cerita sedikit fahaman atau pegangan kita berkenaan penilaian secara asasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bila kita bercerita tentang penilaian, semua pensyarah atau cikgu yang mengajar, di samping dia mengajar, dia bertanggungjawab untuk menyediakan soalan peperiksaan. Sebab apa? Sebab setiap kali kita mengajar, kita mesti menilai pencapaian pelajar tadi sama ada memenuhi apa yang kita ajarkan, apa yang kita ajar itu sampai ke ataupun tidak. Tapi yang paling pentingnya, kita kalau mengajar sesuatu khusus, sesuatu subjek itu, kita mesti tahu apa yang kita ajar dan setakat mana kita ajar dan kedalaman khusus itu tadi setakat mana, kemudian kita menilai mesti mengikut apa yang kita ajar. Kadang-kadang ada orang seronok menilai, dia buat penilaian apa yang dia ajar, penilaian dia rendah. Contohnya macam kognitif kan, bila kognitif dia C-nya lebih rendah, tapi bila dia suka di dalam proses penilaian, dia nak mempelbagaikan soalan, akhirnya kaedah dia bertanya kepada pelajar menggunakan tahap kognitif yang lebih tinggi. Contohnya, kalaulah kita di peringkat politeknik, di peringkat diploma biasanya dia setakat C3 saja. Tapi kadang-kadang bila kita bertanya soalan-soalan sama ada secara online ataupun tidak, kadang-kadang kita buat soalan, kita menguji pemikiran pelajar. Kalau kita menguji pemikiran pelajar, itu adalah merupakan tahap ataupun high order thinking. High order thinking ini C3 ke atas. Maksudnya kemampuan pelajar untuk menghubung-jalinkan ilmu yang dia belajar. Tapi yang paling pentingnya, kita mesti tahu. Kalau ikut OBE punya kaedah, kita mesti seorang pensyarah khusus mesti tahu apa kehendak khusus dia. Kadang-kadang ada orang mengajar, saya pernah jumpa lah ada orang, dia selepas master, dia tengok tajuk dalam kursus dia tu. Itu yang ilmu dia tahu, dia ajar semua yang sepatutnya dia memikirkan tahap mana dia ajar. Dan tahap mana yang dia perlu ditanya dalam soalan peperiksaan.
Kalau dia bertanya soalan yang lebih tinggi daripada apa yang ada di dalam, dia tak memenuhi CLO khusus. CLO, macam mana jadinya CLO? Dia pada peringkat-peringkat dia, pertamanya stakeholder kita ada PO. Dia kata dia contoh lah kan. Dia nak mengeluarkan, dia perlu technician elektrik contohnya. Institusi yang ada kemampuan untuk mengeluarkan lulusan, dia akan merancang program untuk menghasilkan technician elektrik. Tapi bila dia membentuk program tadi, kalau kita nak buat program kita berbeza dengan orang lain, masa kita mencipta PLO kita mesti memikirkan ada perbezaan. Contohnya, kita nakkan lulusan kita, kalau kita kata nak technician elektrik sahaja, kalau technician elektrik sahaja, semua orang boleh cari nak jadi technician elektrik, mesti ada ni. Kalau kita nak istimewa daripada orang lain, technician elektrik yang berjiwa murni. Bila kita kata nak berjiwa murni, di dalam PLO kita mesti dinyatakan nak berjiwa murni. Kemudian bila kita nak menghasilkan PLO seperti mana yang kita harapkan, PLO ini adalah merupakan asas di dalam kita membina kurikulum khusus yang ada pada kita, yang mana dipecah-pecahkan kepada kursus untuk memenuhi PLO ini. Bila dipecahkan kepada kursus, di dalam kursus tadi, pakar bidang yang membina kurikulum untuk kursus, dia dah dapat link kan, dia boleh hubungkan di antara kursus tadi untuk memenuhi keperluan PLO tadi. Supaya apa yang diharapkan kepada pelajar kita menjadi, akan akhirnya menjadi. Kalaulah masa kita melaksanakan kursus, kita tak faham CLO, akhirnya kita mengajar benda yang tak bertujuan untuk memenuhi PLO, maksudnya takut kita mengajar benda-benda yang di luar daripada keperluan, itu yang akan menyebabkan masa tak cukup. Kalau dalam OBE ni, kalau betul-betul kita dah nampak apa yang kita nak jadikan pelajar kita hanya tumpu kepada apa pengetahuan-pengetahuan yang perlu diajar kepada pelajar, dan kita nak dapat penilaian, kita nak buat penilaian, mestilah menilai apa yang kita harapkan pelajar tu jadi. Kalau kita buat penilaian kepada perkara-perkara di luar daripada kehendak CLO, takut kita membazir waktu pelajar yang mana sepatutnya dia tak perlu tahu sebab kita nak memenuhi keperluan program. Okay? Itu hubungan di antara, maksudnya bila kita seorang pensyarah tengok CLO dalam kursus, kurikulum kursus tadi memang telah dianalisa, memang telah dibina oleh pakar-pakar bidang yang mana pensyarah adalah pelaksana saja. Tak perlu nak tambah-tambah lagi. Maksudnya bila kita memenuhi keperluan CLO, dia akan, bila kita kumpulkan, kita dapat memenuhi keperluan program dari PLO program. Itu ya, hubung kait di antara penilaian. Yang pentingnya bila kita buat soalan peperiksaan, mestilah apa yang CLO perlukan, kemudian kita pernah ajar. Sebab pernah guru saya berkenaan dengan penilaian ni, dia kata seandainya kita membuat soalan peperiksaan yang kita tak pernah ajar kepada pelajar, kemudian kita buat soalan yang terkeluar daripada apa yang kita tak pernah ajar, kemudian bila pelajar ramai tak boleh jawab, kita rasa soalan kita berkualiti. Dia kata pensyarah perlulah muhasabah diri dan bertaubat. Lain kali jangan mengeluarkan soalan berbentuk itulah. Patutnya apa yang kita nak tanya kepada pelajar, mestilah apa yang kita telah ajar dan apa keperluan kursus tadi. Kalau kursus tadi tak perlu, kenapa kita nak nilai? Sebab kursus yang telah disusun kandungan dia tadi adalah memenuhi keperluan PLO program. Kemudian bila katalah PLO program ini, pencapaian pelajar dalam program tadi dapat 4 flat contoh. Tapi bila dia keluar,
Itu sebab PEO ni, analisa PEO ni dibuat dalam masa 3 tahun sampai 5 tahun. Maksudnya bila produk kita keluar ke pasaran, orang tengok lulusan kita. Bila dia tengok lulusan kita, walaupun pelajar tu dapat 4 flat tapi tak bagus juga. Itu yang kita kata CQI curriculum perlu dibuat untuk program tersebut untuk memenuhi keperluan stakeholder kita yang memerlukan pelajar tadi. Itu sebab kadang-kadang technician, satu-satu katalah technician elektrik tadi, daripada satu institusi dengan institusi lain, penerimaan daripada industri adalah berbeza. Sebab apa? Sebab dia ada keistimewaan masing-masing. Boleh juga berlaku, kita kata, di dalam pelajar-pelajar ni ada aktiviti luar. Aktiviti luar yang tak ada dalam kurikulum. Jika ada aktiviti luar memang bagus, tapi ia akan menyebabkan pelajar daripada program yang sama ada kemungkinan kualiti dia berbeza. Satu industri A ambil satu pelajar yang aktif dalam program debat contohnya. Pelajar tadi, lulusan tadi memang bagus, dia akan puji lulusan ni bagus sebab apa? Dia pandai bercakap, kemudian pandai buat kerja. Tetapi kalaulah pelajar yang tak terlibat dengan aktiviti tadi, daripada program yang sama, bila company lain ambil, dia tengok kenapa teruk sangat pelajar ni bercakap tak boleh. Sedangkan daripada program yang sama, pelajar A tadi, dia bagus. Dia boleh berhubung dengan orang sebab dia terlibat dengan aktiviti di luar daripada kurikulum. Kalaulah kita boleh membina aktiviti itu di dalam kurikulum, kita akan dapat menghasilkan lulusan-lulusan kita yang mempunyai kualiti yang sama lah. Itu adalah hubungan di antara penilaian dan pembelajaran yang dipelajari oleh pelajar semasa dia belajar. Terima kasih. Okey, baik Tuan Haji. Boleh cerita sikit tak tentang pemahaman kita tentang formatif dan somatik? Okey. Dalam proses penilaian, dia ada dua jenis penilaian ini, yang mana penilaian ni ada penilaian yang kita buat penilaian, tetapi penilaian itu tujuan untuk mengukuhkan pelajar saja. Tetapi kita belum ambil lagi dia punya grade saja. Bila kita kata formatif dengan summative, formatif adalah, saya tengok daripada ini, formatif adalah penilaian kemajuan pelajar sepanjang kursus berikut. Kalau kita tengok dalam definisi ini, dia seolah-olah macam penilaian berterusan. Kan? Tapi penilaian berterusan ini sebenarnya penilaian berterusan yang tak diambil kira untuk menentukan grade. Ini adalah formatif, ini adalah penilaian untuk pengukuhan. Contoh kalau di dalam kurikulum tu, di dalam AST itu adalah merupakan penilaian yang kita ambil kira untuk menilai untuk menggrade pelajar, tetapi ada penilaian lain. Sebab bila dalam proses pendidikan ni, orang akan tanya, mesti ada penilaian formatif dan summative. Bila kita kata formatif adalah penilaian yang mana kita buat penilaian, tetapi bukan tujuan kita nak menggrade dia. Untuk kita tahu setakat mana pengetahuan dia dan kita bimbing dia supaya dia jadi bagus. Itu adalah formatif. Kadang-kadang banyak orang salah faham, kata formatif ini adalah penilaian berterusan. Walaupun dia penilaian berterusan, tetapi dia penilaian berterusan yang tak direkodkan di dalam menggrade pelajar tadi. Tapi kalau contoh macam formatif ni, kalaulah dia tak dinyatakan dalam AST kurikulum tadi, katalah kita bagi buat latihan-latihan, kita bagi dia tu buat tutorial, itu semua adalah untuk pengukuhan. Tapi kalau dinyatakan dalam AST kurikulum tu tadi, menyatakan tutorial itu akan diambil markah, jadi itu bertukar daripada formatif kepada summative. Formatif dengan summative ini bergantung kepada proses penilaian, kemudian macam mana cara kita nak
nak menggunakan penilaian kita tadi. Kadang-kadang contohlah macam kanak-kanak kan, bila kita nak ajar dia naik basikal, kita tak kata dia pandai naik basikal, kemudian kita ajar dia apa macam tu tak boleh lah, macam ni kita ajar dia, itu adalah formatif. Sampailah dia pandai basikal, kita iktiraf dia pandai naik basikal, itu barulah kita kata dia summatif lah. Okay, tapi di dalam proses pendidikan, contoh macam dalam politeknik, formatif ini mestilah kita rekodkan juga dalam perancangan pengajaran kita. Sebab apa? Sebab bila auditor datang, dia akan tanya macam mana buat apa penilaian formatif. Tuan buat penilaian formatif macam mana? Mesti catat di situ formatif kita buat macam ni, macam ni. Kalau kita tak catat, formatif ni biasa kita buat. Tetapi kalau kita tak catat, bila orang tanya kita tak tahu kita nak buat formatif macam mana. Itu sebab kita kena rekodkan. Tapi ada juga kalau ikut kurikulum college community dulu yang lama lah. Dia ada tulis tu penilaian formatif macam ini, summatif macam ini. Biasanya untuk politeknik punya yang formatif tak dinyatakan. Sebab apa? Itu adalah proses pengukuran. Proses pengukuran bergantunglah kepada kreativiti pensyarah lah, untuk memastikan pelajar tadi dapat mencapai apa yang kita harapkan. Kemudian kita pergi kepada summatif pula. Summatif, kalau kita ambil kira penilaian berterusan, boleh jadi juga summatif. Tapi penilaian berterusan yang kita record dan kita ambil markah-markah itu, kita kumpulkan. Kalau kita tengok dalam kurikulum, ada dinyatakan dalam AST kurikulum tadi, khusus tadi. Kemudian dia digunakan untuk tujuan menggrade. Maksudnya kita kumpulkan markah-markah itu, termasuklah peperiksaan akhir, projek akhir, kita ambil untuk kita menentukan dia punya SPNM, PNM dia, untuk kita keluarkan CJ pengakuan kata dia tu telah memenuhi keperluan program tadi. Okey. Okey Ji, jadi apa yang saya faham dekat sini, apa-apa saja penilaian yang kita sama ada markah atau tidak markah, selagi kita menyimpan markah itu tak dimasukkan ke dalam himpunan untuk digradekan, kiranya itu masih di bawah formatif. Sebaik saja kalau kita ambil markah tu kita kira dalam penggradean, maka itu akan tukar menjadi summatif. Kalau kita masukkan sebahagian daripada penilaian itu tadi, kita masukkan di dalam apa, di dalam markah keseluruhan, itu adalah summatif. Okey, ada soalan dekat sini. Adakah kuis atau pop quiz merupakan bentuk penilaian formatif? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, sama ada dia kuis ke, pop quiz ke, kalau dia ambil kira dalam menambah markah untuk kita menggrade dia, itu adalah summatif. Tapi kalau kita buat pop quiz untuk menilai dia, untuk tengok pencapaian dia, yang kita rasa masa itu tak sesuai kita menilai dia lagi, jadi itu adalah jadi formatif. Bergantung kepada penggunaan apa pencapaian pelajar tadi, markah tadi, sama ada kita nak jadikan dia untuk menggrade ataupun tidak. Kalau kita nak menggrade pelajar tadi, itu adalah merupakan summatif. Tak kisahlah dia quiz ke, pop quiz ke, ringkas macam mana pun. Tapi kalau kita ambil markah itu, masuk dalam penilaian berterusan dan kita campur semua, kemudian kita panggil dia sebagai summatif. Sebab daripada quiz dan pop quiz tu tadi, kita akan menggrade pelajar tadi akhirnya kan. Tapi kalau kita kata penilaian berterusan sentiasa kita nilai dia tu, itu masih dipanggil sebagai formatif. Itu kadang-kadang kita keliru juga, kita kata penilaian berterusan tu yang kita ambil markah macam dalam apa AST kurikulum tu, itu adalah formatif kan. Formatif penilaian berterusan yang kita tak ambil kira markah dia untuk menggrade pelajar tadi. Baik Tuan Haji, boleh cerita sikit tak Tuan Haji tentang pelaksanaan penilaian peperiksaan akhir kita ni, tentang yang bersemuka ataupun face to face, tidak bersemuka, non face to face, ataupun lain-lain penilaian formatif yang
yang dikira mungkin sesuai untuk digunakan? Okey. Kalau kebiasaannya kita punya peperiksaan, kita akan guna face to face. Yang mana soalan peperiksaan kita buat bersama, kemudian kita gunakan bank soalan, akhirnya kita dapat satu kuat soalan yang boleh kita gunakan oleh semua orang dengan kualiti yang sama. Walau bagaimanapun, semua pensyarah kita tanggungjawabkan untuk membina soalan mengikut fees. Fees yang kita sediakan, fees itu adalah merupakan panduan untuk membina soalan yang digunakan oleh pensyarah, yang mana dia mengikut juga sama juga dengan kurikulum, tapi kita lebih ringkaskan dia untuk membina soalan. Tapi bila dalam keadaan COVID ini, kalau kita tengok pada masa semester lepas, di hujung semester, kita tak ada peperiksaan face to face. Masa peperiksaan akhir, kita guna online. Online yang face to face, bila kita nak tukar daripada kita nak buat face to face, pengubahsuaian perlu dibuat mengikut kemahiran pensyarah untuk tidak bersemuka. Kemudian kita tengok, kita fokus kepada bersemuka bila pasca PKP ni untuk masuknya di semester akan datang. Yang bersemuka, ikut keputusan yang dibuat, dia akan dilaksanakan untuk semester 1, kemudian semester 2 dengan semester 3, dia semuanya secara tidak bersemuka. Semester 1 bersemuka, semester 4, semester 5 bersemuka. Itu adalah keputusan yang dibuat. Tapi kalau yang bersemuka, kita tak fokuslah pada kursus mana. Di dalam kurikulum, dalam perancangan kurikulum yang telah dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu mana kursus yang bersemuka dan mana kursus yang tidak bersemuka. Tapi yang bersemuka, kita akan menggunakan kaedah seperti amalan biasa. Amalan biasa maksudnya kita gunakan soalan yang serupa untuk semua politeknik. Kemudian kita akan menggunakan jadual waktu peperiksaan akhir yang selaras, sama macam peperiksaan biasa, tetapi pelaksanaannya di institusi perlu memenuhi SOP pengawalan penularan jangkitan COVID-19 yang dikeluarkan oleh MCN, dan juga rujukan boleh dibuat SOP yang kita keluarkan, JPPKK keluarkan. Tapi walaupun JPPKK keluarkan, dia memenuhi keperluan MPN juga. Sebab yang kita keluarkan itu juga perlu dapat kelulusan MPN. Kemudian kalau ada pembahasan, kita jangkakan kalau kita nak ikut SOP, kalau kita tengok suhu pelajar, kadang-kadang suhu dia lebih 37.5 kan, 37.5. Kita tak boleh bagi dia masuk dalam dewan peperiksaan. Dewan peperiksaan pun susunan dia berbeza dengan peperiksaan yang biasa. Kita jangkakan dalam tak ada COVID pun memang kita sediakan set soalan, ada set soalan lain yang mana jika dia tak boleh ambil masa itu, dia ada peperiksaan lain yang kita bagi yang mana kualiti soalan dia adalah sama. Tapi seandainya kita dah tetapkan peperiksaan itu secara face to face, tapi ada institusi yang kata tak boleh buat face to face, kita nak buat secara tidak bersemuka, dia perlu mendapat kebenaran daripada JPPT. Sebab kita merasakan kalau kita buat face to face lebih mudah berbanding dengan non face to face. Kemudian bila kita tengok kepada yang tidak bersemuka, non face to face, yang saya nyatakan tadi, mungkin semester 2 dengan semester 3 dan face to face. Non face to face ini ada dua jenis, iaitu ada yang secara synchronize, iaitu segera, atau asynchronous ataupun tidak segera. Maksudnya apa? Segera ini kita menjawab di masa itu juga. Yang ini yang tidak segera ini kita bagi online, tetapi kita jawab di masa yang lain. Okey? Dan kemudian kita bagi tempoh, katalah dalam masa 5 hari perlu jawab.
Tapi biasanya yang segera sesuai untuk program-program yang kalau kognitif dia kognitif 3 ke bawah. Yang tidak segera itu biasanya kalau kita bagi yang C yang lebih tinggi, contoh macam kita nak bagi case study. Katalah kita bagi case study, kita katalah dari segi pengurusan, kita kata dalam cerita case kita, akhirnya didapati pusing ganti pekerja tadi tinggi, kadar pusing ganti tinggi. Sebab apa kadar pusing ganti tinggi? Student tadi perlu memikirkan macam mana boleh kata kadar pusing ganti itu tinggi. Mungkin disebabkan oleh situasi kerja, dia kena memikirkan, dia kena hubung jalinkan. Kalau yang segera ni, dia memaparkan apa ilmu yang dia ada. Contoh macam nak menaraikan ciri-ciri. Kalau kita bagi dia tidak segera, dia salin je lah daripada nota dia. Okey? Jadual waktu peperiksaan tidak selaras. Tetapi peperiksaan perlu dibuat pada minggu peperiksaan. Dia tak ada jadual macam biasa, hari ini, jam ni khusus. Tapi kita ikut takvim juga, iaitu penilaian ini perlu dibuat dalam minggu peperiksaan yang ada di dalam takvim kita lah. Kemudian soalan disemak dan disahkan oleh pakar bidang lah, pakar bidang yang ada di institusi. Kemudian tempoh masa dan kaedah penghantaran ditetapkan oleh jabatan atau unit akademik. Okay, ini ditentukan. Sebenarnya banyak bergantung kepada pensyarah lah. Pensyarah perlu bincang dengan pelajar. Kalau yang dalam talian online, pelajar biasanya menghadapi kekangan di antara hadir ke kampus. Dia ada kekangan-kekangan inilah. Kadang-kadang tak ada. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, ada kawan saya bagilah, kawan saya pengarah Politeknik Metro KL, semalam dia bagi ada Malaysia ni rupanya masa COVID ni dia merupakan orang yang keempat penggunaan internet di dunia. Ramai menggunakan, maksudnya masa COVID-19 ni orang Malaysia ni hebat. Kalau di Asia, orang Malaysia ni nombor 1 hebatnya dalam penggunaan internet masa COVID. Maksudnya, kalau masa kita tak kisahlah dia tengok apa pun kan. Tapi kita tahu dia ada lain. Sepatutnya peperiksaan online tak ada masalah. Sebab dia terhebat di Asia dan nombor 4 di dunia. Jadi kita takkanlah pula masa nak tengok cerita yang tak apa-apa, boleh tengok. Tapi bila nak peperiksaan, tak ada lain lah macam-macam. Tapi walau bagaimanapun, kalaulah dia ada masalah, dia kenalah berusaha cari rumah pakcik dia ke, rumah tok dia yang ada lain ke, ataupun tak ada pilihan pergi ke institusi. Mohon untuk duduk di institusi sebab dekat institusi biasanya lain, memang kita jagalah kan supaya mudah belajar untuk menggunakan PMP online dan juga peperiksaan online. Kemudian satu lagi take home. Take home ini guna online juga, tetapi kita bagi tempoh masa. Yang ini biasanya macam saya kata tadi lah. Dia punya soalan-soalan dia biasanya untuk khusus-khusus yang mempunyai C yang lebih tinggi. C yang lebih tinggi maksudnya apa? Maksudnya dia bukan paparkan apa yang ada di masa dia belajar sahaja, tetapi dia kena memikirkan dan membuat pertimbangan ataupun keputusan hasil daripada hubung jalin ilmu yang dia ada lah. Kemudian yang kalaulah ada kaedah-kaedah penilaian yang lain atas inisiatif pensyarah sendiri, dia bolehlah guna apa-apa, yang pentingnya adil kepada pelajar. Kemudian soalan-soalan dia mestilah memenuhi keperluan CLO khusus. CLO khusus mesti tercapai. Sama ada dia buat kaedah macam mana pun, sebab non face to face ini ada berbagai cara. Kalau kita tengok kalau kita nak kata mesti ini, ada orang kata cara ini lagi bagus. Itu bergantung pada cara sendiri dan kesediaan pelajar menerima dan melaksanakan apa yang
apa yang pensyarah tadi nak. Jadi saya rasa itulah berkenaan dengan. Okey, baik Tuan Haji. Sebelum saya berpindah kepada Puan Nur Abdiha, kita jawab dulu, ada 3 soalan dekat sini Haji. Yang pertama, adakah penilaian formatif perlu vetting? Perlukan proses vetting tu untuk formatif? Untuk formatif sebenarnya tak perlu, bergantung kepada pensyarah itu dalam proses pengukuhan dia. Maksudnya kaedah apa dia buat, yang pentingnya tujuan dia untuk meningkatkan kemampuan belajar. Okey, soalan yang kedua, adakah penilaian formatif boleh digunakan untuk backup mana-mana CLO yang tak sempat capai tu? Yang untuk summative punya tapi tak sempat nak capai, jadi dia ambil daripada yang formatif untuk convert jadi summative. Seperti kita cakap tadi, sepatutnya boleh lah kan. Cuma saya minta jawapan daripada Tuan Haji lah. Ini sebenarnya bergantung kepada kita. Sebenarnya tengok pada situasi. Sesuaikah kita nak jadikan dia sebagai summative? Sebab apa? Kalau dalam proses peningkatan pengetahuan pelajar untuk kita bantu dia, kalau kita ambil yang itu tak sesuai lah. Itulah kita nak menilai pelajar tadi, kita bagi dia buat tutorial, dia buat di rumah, dia buat sama-sama kawan dia. Kita nak bagi dia markah berapa? Adakah kita nak bagi markah sama dengan kawan-kawan dia? Sepatutnya kita kena rancang lah mana yang kita nak ambil kira, mana yang kita tak nak ambil kira. Mana yang kita ambil kira itu adalah summative. Mana yang kita tak ambil kira itu adalah formatif. Okey, jadi soalan yang ketiga ni rasanya Tuan Haji dah sebut dari sikit tadi, bagaimana nak memastikan penilaian secara atas talian ataupun online ni adalah baik untuk mengelakkan pelajar daripada open book dan sebagainya. Sebab kita tahulah bila online, pelajar tersebut berada mungkin seorang-seorang dia atau dengan kawan-kawan dia di satu kawasan yang boleh buka buku, boleh berbincang dan sebagainya. Itu sebab saya kata tadi, untuk kita guna online ini, kita kena memikir, nak contoh macam nak buat open book ke, nak bagi open book, kalaulah C-nya tinggi, memerlukan pemikiran pelajar untuk membuat keputusan dan membuat kesimpulan daripada apa ilmu-ilmu yang dia ada, sesuai lah. Tapi kalau C yang lebih rendah, sekadar untuk memaparkan ilmu yang dia tahu, yang disenaraikan, contohnya ciri seorang usahawan. Ciri seorang usahawan ni dia boleh salin daripada buku. Itu sebab kita kata dia memerlukan segerak tu maksudnya dia terus keluarkan apa yang dia tahu. Dia tak boleh nak bincang dengan orang lain. Walaupun duduk dekat dengan orang, dia tak boleh nak bincang. Itu sebab perlunya soalan-soalan periksaan kita gunakan dalam TAQ. Kaedah yang mana soalan tadi mungkin set soalan tu serupa tapi nombor dia berbeza. Jadi pelajar tadi tak boleh lah benda. Okey. Kemudian Tuan Haji ada beberapa soalan lagi, tak apa soalan ni saya akan bawa kemudian. Saya seterusnya saya beralih dahulu kepada Puan Nur Abdiha. Boleh Puan terangkan berkenaan strategi yang telah dirancang bagi pelaksanaan penilaian dan peperiksaan akhir pasca PKP ini. Silakan Puan. Okay, terima kasih Syarom. Okay, bagi strategi pelaksanaan ni sebenarnya dia sama je. Proses dia tu sama je seperti amalan biasa yang mana kita ada proses sebelum, semasa dan juga selepas peperiksaan. Okay, so untuk penilaian dan peperiksaan akhir secara dalam talian tidak bersemuka pun menggunakan strategi yang samalah. Okay, dan ada beberapa perkara yang kita perlu ambil perhatian. Yang pertamanya, sama ada kita punya penilaian tu perlu dilaksanakan secara face to face ataupun non face to face. Ini semua tertakluk kepada study plan yang disarankan. Okey, dalam tu sekiranya disarankan PDP dilaksanakan secara online, maka assessment pun perlu dilaksanakan secara online. Sebab kita pun maklumlah, kita punya PDP mesti align dengan kita punya assessment. Okey, dan seterusnya jadual waktu peperiksaan. Sama juga seperti peperiksaan dan penilaian akhir secara bersemuka.
secara online pun kita perlu ada perancangan jadual waktu peperiksaan. Kita tidak selaraskan, tetapi peperiksaan tu perlu dilaksanakan dalam tempoh minggu peperiksaan seperti yang tertakluk dalam takvim semasa lah. Okey. Dan tempoh masa semua ditetapkan oleh jabatan serta unit akademik. Jadual ni perlu kita bekalkan awal kepada student, sama macam kalau kita laksanakan exam secara bersemuka. Okey. Kemudian kita tengok pula dari segi persediaan pensyarah. Okey, perkara yang pertama penting tadi macam Haji dah maklumkan, pensyarah perlu membina item yang bersesuaian lah untuk pelaksanaan penilaian peperiksaan secara online. Okey, kita mungkin boleh rujuk PIS ataupun JSU ataupun rubrik yang biasa kita gunakan untuk exam secara bersemuka, tapi boleh disesuaikan. Okey, untuk laksana secara online. Seterusnya adalah pemakluman kepada pelajar. Kita perlu inform ataupun kita bagi reminder kepada student, calon-calon peperiksaan ni sekurang-kurangnya seminggu lebih awal. Menyatakan siap-siap tarikhnya bila, hari, masanya pukul berapa, supaya student kita alert lah dengan exam secara dalam talian yang akan kita laksanakan. Okay, dan yang agak kritikal, okay, ini bukan untuk penilaian akhir saja. Waktu kita nak laksanakan PDP secara online pun kita perlu lakukan perkara ni, iaitu kita perlu kenal pasti tahap keboleh capaian pelajar. Sebab yang kita maklum, untuk laksanakan penilaian ataupun peperiksaan secara online, perkara paling utama adalah talian internet. Okay, kalau kita beria buat soalan tapi internet tak ada, tak berguna jugalah. So first sekali pensyarah mesti kenal pasti tahap keboleh capaian pelajar tu terhadap talian internet. Okay, secara umumnya kita boleh kelaskan kepada 3. Okay, capaian dia punya bandwidth lah. Level bandwidth dia tahap rendah, sederhana ataupun tinggi. Okay, kalau yang level tinggi ni biasanya student tu ada capaian fiber, home fiber seperti Maxis, Unify dan sebagainya lah. Kalau yang capaian tahap sederhana, biasa yang kita subscribe mobile data tu. Okay, 4G and above. Okay, dan tahap yang rendah, ini kalau masih ada lah student kita gunakan internet dial up, talian dial up ataupun yang teknologi 3G dan ke bawah. Okay, so lepas kita kenal pasti kategori student kita ni, barulah kita boleh sesuaikan platform apa yang boleh kita guna. Kalau dah majoriti student kita menggunakan home fiber, talian internet tu memang dia punya bandwidth dia laju lah, so tak ada masalah kalau kita nak buat secara synchronous, guna real time punya assessment. Tapi kalau ada majoriti pelajar bermasalah, so kita kena revise balik lah, mungkin gunakan cara email ke ataupun SMS, back to teknologi yang bersesuaian dengan tahap keboleh capaian pelajar kita. Okay. Seterusnya dari segi fasiliti. Fasiliti pun ni pensyarah pun dah biasa sewaktu sesi PKP yang sebelum ni, yang mana kita perlu ada peralatan dan kemudahan yang bersesuaian lah. Kita kena ada komputer, kena ada webcam, ada perisian-perisian yang sesuai untuk digunakan bagi melaksanakan penilaian dan peperiksaan akhir secara dalam talian. Okay, dari segi platform LMS iaitu Learning Management System, bagi politeknik kita galakkan guna CDOS. Untuk college community pula boleh menggunakan sebarang bentuk open source, free open source yang menyediakan kemudahan untuk membangunkan instrumen soalan secara online. Okay. Dan bagi pelajar, kita perlu sediakan juga panduan untuk pelajar. Sama macam penilaian secara bersemuka, biasanya kita akan bagi arahan peperiksaan kan. Soalan sebelum soalan tu kita ada bagi arahan yang mana pelajar kena sediakan apa dia keperluan dan peralatan yang diperlukan untuk menjawab kertas peperiksaan tersebut. Okey, sebagai contoh, kalau dalam CLO dinyatakan pelajar dikehendaki menghasilkan slide persembahan. Okay, so dalam soalan pun pelajar perlu menyediakan slide presentation bagi tajuk sekian-sekian. Jadi dalam kita punya arahan peperiksaan perlu nyatakan dengan detail lah, pelajar perlu mempunyai komputer
mempunyai talian internet, mempunyai perisian bagi menghasilkan slide persembahan. Okey, tapi kita tak specifically lah kena pakai PowerPoint ke apa, tak. Sebab kita punya SLO tadi pun dia kata pelajar boleh menghasilkan slide persembahan. Jadi tak kisah nak guna Prezi, PowerPoint, Powtoon dan macam-macam lagi. Seperti mana dalam webinar yang telah dilangsungkan sebelum-sebelum ni, memang banyak dah sentuh macam-macam jenis tools yang boleh kita gunakan bagi tujuan PDP dan juga penilaian dan peperiksaan secara dalam talian. Okey, bagi sistem grade dan keputusan masih tidak berubah. Walaupun kita laksanakan secara dalam talian, sistem grade dan proses untuk pemarkahan bagi mengeluarkan keputusan peperiksaan masih merujuk kepada garis panduan peperiksaan dan penilaian yang sedang berkuat kuasa. Okey, untuk dua-dualah terpakai untuk politeknik dan juga college community. Okey, Haji, Syarum. Okey, baik Puan Azizah. Jadi Puan Azizah, macam mana pula dengan study plan dan penilaian seterusnya lah? Okey. Seterusnya kita tunjukkan contoh study plan bagi sesi Jun 2020. Okey, pensyarah boleh refer kepada surat kekeliling kurikulum bilangan 17 tahun 2020 bagi pelaksanaan PDP semasa dan pasca PKP. Okey, dalam study plan ni ada saranan sama ada semester tersebut dijalankan secara online ataupun secara bersemuka di kampus. Okey, online ni tidak bersemuka lah. Okey, kalau yang dinyatakan dalam study plan ni online ataupun tidak bersemuka, PDP dilaksanakan secara online sepenuhnya, termasuklah kerja-kerja praktikal. Mana-mana kursus yang tidak dapat dilaksanakan secara online akan ditangguhkan. Okey, dan yang kedua, pelaksanaan secara bersemuka yang mana pelajar akan kembali ke kampus. Jadi dengan merujuk kepada saranan dalam study plan ni, kita boleh merancang juga kita punya assessment yang mana perlu bersemuka, yang mana perlu tidak bersemuka. Okey, sebagai contoh dekat sini, dia tunjukkan untuk semester 2 ni semua PDP khusus dijalankan secara dalam talian online. Dan 2 daripada 7 khusus telah digugurkan pada semester 2 dan carry forward ke semester 3. Maka dekat sini hanya 5 khusus akan melaksanakan penilaian dan peperiksaan akhir secara dalam talian. Okey, so daripada sini, daripada study plan ni, kita dapat lihatlah yang fees, JSU ataupun rubrik bagi kursus-kursus tersebut, kursus yang dilaksanakan secara dalam talian tu akan disemak lah sama ada bersesuaian ataupun tidak dengan kaedah penilaian secara dalam talian. Jika perlu. Puan Azizah, saya nak tanya sikit tentang study plan ni. Sekiranya dalam study plan ada tulis penilaian dibuat secara online, tapi pensyarah nak buat secara face to face, adakah ia dibenarkan? Okay, kalau kita tengok the best practice-nya, kita punya assessment mesti align dengan kita punya PDP. Kalau PDP kita buat secara bersemuka, maka kita punya penilaian pun perlulah secara bersemuka. Kalau kita punya PDP secara online, kita punya assessment pun secara online. Tapi yang kita sedia maklum juga, peperiksaan secara bersemuka is the best lah. Okay? Tapi kalau ada juga yang menghadapi kekangan, dia nak buat secara tidak bersemuka, dibenarkan, dan seperti yang dinyatakan oleh Haji Syukur, perlu mendapat kebenaran daripada kita lah, pihak DPN di JPPKK. Okey, baik, terima kasih Puan. Puan boleh ceritakan sedikit tentang tips dan panduan untuk peperiksaan akhir secara dalam talian? Okey, tips dan panduan ataupun dalam bahasa kata lainnya kita panggil best practice. Amalan baik. Okey, amalan baik. Bukan bermaksud wajib semua kena buat lah, tapi kalau ni good to have lah. Okey, yang pertama adalah dari segi platform LMS. Dah dinyatakan tadi, bagi politeknik kita galakkan menggunakan SIDOS sebab perisian ni memang dah disediakan oleh jabatan untuk kegunaan semua warga politeknik. Dan untuk college community, kemudahan kepada SIDOS ni masih dalam perancangan, jadi kita galakkan pensyarah di college community untuk gunakan perisian open source. Okay, kita ada contohnya, ada Edmodo, ni biasalah pensyarah college community dah mahir
dan biasa menggunakan Edmodo, ada Moodle dan sebagainya. Okey. Yang kedua, memperbanyakkan soalan. Kenapa kita perlu banyakkan soalan? Sebab bagi tujuannya untuk penyusunan item secara rawak. Okey, contohnya kalau dalam perisian CDOS, dia ada function randomized quiz question. Maksudnya walaupun student kita duduk sebelah-sebelah menduduki peperiksaan secara online, tapi soalan yang sama, tapi bila dia on untuk jawab soalan tu berbeza sebab kita dah susun secara random. Okey, ataupun kita boleh gunakan function grouping ataupun shuffle. Dia akan auto shuffle soalan tu. Okey. Yang seterusnya mengehadkan masa menjawab. Jadi kita tetapkan masa menjawab bagi setiap soalan. Okay, yang ini pun ada. Fungsi ni pun ada dalam contohnya kalau perisian exam.net, dia ada fungsi untuk kita setkan masa menjawab tu. Maksudnya kalau lebih 3 minit student tak jawab, dia terus hilang. Dia terus pergi kepada next question. Okay. Contohnya lagi dalam Think Exam pun ada memberikan fungsi untuk kita mengehadkan masa menjawab tu. Okay, seterusnya soalan pemikiran aras tinggi, higher order thinking skills, yang mana kita galakkan pensyarah untuk memperbanyakkan soalan mengapa dan bagaimana berbanding yang mengingat fakta. Tetapi masih kita rujuk kepada CLO lah. Kalau CLO kita memang sampai aras tinggi tu, so kita boleh menghasilkan assessment yang menguji tahap tersebut. Okey. Kemudian mempelbagaikan jenis soalan. Dalam penilaian dan peperiksaan akhir secara dalam talian, kita galakkan untuk lebih banyakkan soalan untuk pelajar tu memberi pendapat, justifikasi, melukis gambar rajah, membina jadual, menganalisis data, benda-benda macam tu lah. Okay, instead of kita tanya soalan apakah, siapakah yang recall tu, kita kalau boleh kita cuba elakkan. Okay, seterusnya test run. Okay, test run ni ada dua kepentingan. Yang pertama, untuk kita test performance test ataupun capabilities atau atas platform yang kita gunakan tu. Kita nak tahu, kalau kita buat menggunakan kata tadi platform exam.net tu, kita nak tahu, kalau student at one time semua masuk menjawab dalam masa yang sama serentak, adakah kita punya tu akan jadi hang ke, lag dan sebagainya. Nanti kita nak kenal pasti awal lah, sebab tu kita perlu test run kita punya instrumen penilaian tu nanti sebelum penilaian dan peperiksaan akhir sebenar dijalankan secara dalam talian. Okey, kepentingan yang kedua test run adalah untuk kita kenal pasti jawapan yang mudah didapati melalui carian search engine. Okey, contoh, siapakah Perdana Menteri Malaysia sekarang? Student boleh Google je, dia boleh jumpa jawapan. Tapi kalau kita tanya pendapat dia, kita suruh lukis gambar rajah ke, dia susah sikit lah dia nak dapatkan jawapan tu. So bila kita dah kenal pasti soalan-soalan ni yang mudah nak didapati jawapannya secara carian di internet, kita kalau boleh kita buanglah soalan-soalan yang berbentuk macam tu. Kita kena murnikan lagi soalan kita yang bersesuaian untuk dilaksanakan secara online. Okay. Itu untuk online. Okay. Seterusnya bagi penilaian dan peperiksaan akhir secara take home. Okay. Sama juga dia punya best practice ataupun amalan baik dia dengan online tadi. Cumanya kita perlu ada lampirkan arahan peperiksaan tu melalui medium yang sesuai, melalui media sosial ke, email ke, dan kita paling galakkan guna LMS lah. Okay. Arahan ni perlu diberikan awal, tapi awal tu bukan bermaksud kata kita setkan exam tu esok pukul 10 pagi. Awal tu bukan bermaksud kita bagi sehari awal, kita akan bagi esok tu juga, tapi mungkin 30 minit ke sejam awal. Okay, sebelum exam bermula. Sebab kita ada jadual kan, exam mula esok, jadual tulis pukul 10 pagi. So sebelum tu pukul 9.30 pagi ke baru kita bagi soalan. Okay, kemudian kita tetapkan tempoh menjawab. Biasa kalau take home ni kita bagi dalam 2 ke 3 hari lah untuk pelajar menjawab. Jadi kita kena make sure lah pelajar ni menjawab dan mengembalikan balik dia punya buku ataupun kertas jawapan tu dalam tempoh yang kita dah tetapkan tadi tu. Okay?
Dan peringatan ni soft reminder. Atau bahasa cikgu dia bagi warning. Warning dekat student, sekiranya dia tidak menghantar lagi dia punya take home exam ni dalam tempoh yang telah ditetapkan dalam jadual peperiksaan tadi. Okay. Seterusnya perakuan pelajar. Ini lebih kepada kita nak membendung kegiatan plagiat lah. Maksudnya pelajar mesti ada perakuan dia. Ini adalah hasil kerja dia sendiri. Dan yang seterusnya adalah mengambil tindakan. Sama juga macam kalau kita menjalankan exam secara bersemuka, kita jadi pengawas peperiksaan, secara online pun ataupun take home pun samalah, kita jadi pengawas peperiksaan. Kalau ada student yang melanggar etika peperiksaan ataupun membuat sebarang bentuk plagiat daripada rakan ataupun sumber-sumber yang lain, kita sebagai pensyarah bertanggungjawablah untuk membuat laporan kepada Politeknik dan college community yang bertanggungjawab. Okay, rasanya tu je dulu Kak Syarom. Okay, back to you. Okey, terima kasih Puan Aziha. Okey, saya ada sekarang ni ada beberapa soalan daripada penonton-penonton kita. Yang pertama, soalan tidak segerak. Adakah soalan-soalan tersebut berbeza untuk setiap pelajar? Soalan tidak segerak? Ya. Berbeza? Maksudnya dia tanya sama ada dia perlu hasilkan soalan yang berbeza? Ya, maksudnya setiap pelajar soalannya lain-lain untuk yang tidak segerak. Okay. Kalau ada kemampuan pensyarah tu nak menghasilkan banyak soalan, kata ada 30 pelajar untuk buat soalan yang berbeza, tak ada masalah lah. Okay, tapi sebenarnya tak ada keperluan pun nak buat soalan yang berbeza untuk setiap pelajar tu. Sebab yang tidak segerak ni, macam saya cakap tadi lah, kita banyak galakkan pensyarah untuk hasilkan soalan yang mana pelajar bukan sekadar mengingat fakta saja. Dia memberi pendapat, justifikasi apa kan. So kalau dia dekat situ kita boleh detect kalau berlaku sebarang bentuk plagiat. Okay. Tapi kalau kita kata yang tak segerak, kalau sebiji macam kawan dia punya, kita tahu dia meniru. Kena buat laporan lah. Kita mengharapkan pelajar ni dia fikir sendiri, sepatutnya jawapan dia tak sama. Tak sama, ya. Kalaulah dia meniru kawan dia ambil sebiji kawan dia buat, biasanya orang meniru ni keputusannya lebih baik daripada orang lain sebab dia hantar kemudian dia ambil 2-3 jawapan orang, dia buat kesimpulan. Tapi itu kita tak nak kena pasti. Cuma kalau dia buat sebiji macam orang tu, dia salin bulat-bulat, kita dapat kena pasti. Itu tindakan meniru biasalah kita berlaku. Ya, pensyarah dia memang ada sixth sense. Dia boleh dia boleh tahu mana-mana pelajar yang memang betul-betul plagiat hasil kejerakan dia. Okey, kita ada lebih kurang 5 minit saja lagi. Soalan seterusnya, sekiranya PDP dalam bentuk campur, bermaksud ada yang online, ada yang face to face. Yang ni PDP dia. Adakah soalan boleh dilakukan secara face to face saja untuk penilaian? Kita di BPN berpegang kepada saranan yang dimaklumkan dalam study plan. Kalau dalam study plan menyarankan PDP secara online, maka penilaiannya pun akan secara online lah. Jadi macam ada soalan tambahan dekat sini, boleh ke penilaian, terutamanya penilaian akhir tu dibuat 50-50, 50% bersemuka, 50% lagi secara tidak bersemuka. Jadi macam mana? Apa rasanya cadangan kita ataupun tips atau panduan daripada kita? Boleh Haji Syukur boleh tolong kot jawab. Yang ini sebenarnya bergantung kepada dasar yang ditetapkan. Katalah kalau semester 2 dengan 3 face to face online. Maksudnya semua online. Tak perlu dah campur-campur. Kalau di semester 1 dia face to face, bila face to face maksudnya peperiksaan macam biasa, face to face. Dia tak payah campur-campur. Itu dasar dia lah. Dasar kita ikut pada dasar dan kena dalam peraturan.
Seterusnya Tuan Haji, kalau boleh cerita sikit macam mana nak buat soalan kalau dalam bentuk psikomotor. Kita nak uji psikomotor sebab kita sebelum ni mungkin kita banyak cerita tentang kognitif. Okay. Jadi macam mana pula dengan psikomotor? Okay, yang berkenaan dengan psikomotor, dia tak boleh nak digambarkan di dalam bentuk soalan macam kognitif. Itu sebab study plan tu mana yang terlibat dengan psikomotor, khusus-khusus yang terlibat dengan psikomotor, mungkin ditukarkan semester berikut bila kuman dah tak ada. Kalau sekarang ni, semester depan dijangka kuman masih berlegar di sekitar kita lagi, khusus-khusus yang berbentuk psikomotor ini tak di-offer lah. Kecuali bagi program-program yang semester yang face to face, betul-betul face to face lah. Tapi kalau semester 2, semester 3, mana program dalam study plan tu akan disusun, program itu khusus-khusus itu akan ditukar di semester lain. Okey Pak Haji, saya rasa saya nak petik satu soalan terakhir dekat sini. Banyak soalan. Khusus matematik. Seperti yang kita tahu kalau matematik ni ada jalan kira. Kalau dibuat secara online, macam mana kita nak paparkan jalan kira? Sebab biasanya online ni mungkin tukar sikitlah. Pelajar-pelajar nak tulis mungkin dalam bentuk, maksud saya simbol dan sebagainya secara online. Okey, mungkin Puan Azhia ataupun Tuan Haji kalau ada cadangan. Kalau yang ini matematik ini kalau dia perlu membuat jalan kira, kita juga online juga, tapi online bukan di masa itu juga. Synchronous. Maksudnya dia ada tempoh masa dia hantar kemudian. Jadi mungkin maksud Tuan Haji jalan kira tu dibuat di atas kertas, kemudian mungkin dia ambil gambar ataupun dia scan jawapannya dan hantar balik melalui online. Macam tu lah Tuan Haji. Ya, kaedah yang sesuai kami nampak pun memang kalau dari segi subjek matematik tu memang menggunakan asynchronous lah. Maksudnya soalan tu kita letak dulu di LMS, bagi tempoh untuk pelajar menjawab dalam tempoh yang diberikan. Tapi kalau dia meniru sebiji dengan kawan dia, itu adalah pensyarah kena boleh menilai lah kan. Supaya taklah setiap kali kita bagi ujian serupa macam kawan dia, serupa macam kawan dia. Kadang-kadang kita tak boleh elak juga. Bila rumah dekat-dekat dia buat sekali kan. Tapi dia yang meniru selalu. Tapi kita tahu siapa meniru siapa. Tapi pensyarah kena boleh menilai. Okey, saya rasa yang soalan-soalan lain ni hampir sama dengan soalan yang telah dijawab oleh Tuan Haji, dan kebanyakannya soalan adalah jawapannya ada pada study plan yang dikeluarkan dan juga garis panduan yang akan dikeluarkan selepas ini. Jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih diucapkan atas perkongsian Tuan Haji Mat Abdul Syukur dan Puan Azhia sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi memudahkan kita semua untuk menguruskan dan melaksanakan penilaian dan peperiksaan akhir dalam norma baharu yang dengan jayanya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, boleh mendapatkan slide sesi kita petang ini melalui capaian kod QR yang tertera di skrin sekarang ini, dan juga boleh memainkan semula rakaman sesi webinar ini di laman sesawang celt.edu.my/webinar. Itu sahaja, sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.